Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita akan sambung. Suara dengar, suara serak. Kita akan sambung pada pertemuan kita yang kedua ni, pada matan. Sebelum ni kita terang perkenaan Muqaddimatul ilmi, dan kita pada sebagaimana kita tahu dalam matan kita ni tidak ada muqaddimah kita. Ia terus masuk kepada i'lam. Dia tidak disebut bismillah, alhamdulillah, tak ada. Baik. Sebab apa musannif tidak memulakan dengan bismillah sebagaimana adab penulis-penulis kitab yang lain. Kitab tidak bismillahirrahmanirrahim. Hatta matan Alfiyah sendiri sebelum disebut qala Muhammad itu disebut bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam siapa lagi? Jadi sedangkan dalam hadis kita tahu kullu amrin zibalin la yubda'u fiha bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, wa fi riwayatin fahuwa ajza, wa fi riwayatin fahuwa ajzam. Maksudnya qillatul barakah. Sedangkan kita syuruknya kita belajar dalam menuntut ilmu ni dalam kitab, itu adalah suatu amalan syarif, suatu amalan yang sempurna ataupun amalan yang mulia. Jadi kenapa tidak dimulakan dengan basmalah? Begitu juga kenapa kita tidak mulakan dengan alhamdulillah. Musannif tidak mulakan dengan basmalah, dengan alhamdulillah. Sedangkan dalam hadis yang lain, kullu amrin zibalin itu dengan maksud kullu amrin muhim. Setiap perkara yang tidak dimulakan, setiap perkara yang adanya kepentingan padanya, tidak dimulakan dengan alhamdulillah bilhamdalah, fahuwa aqta. Jadi kita tanggung ulama musannif kita tidak menggunakan alhamdulillah dengan basmalah, bismillah dengan alhamdulillah tidak. Sebab apa? Sebab yang pertama kita boleh jawab dengan musannif dia ni sebut pada lisan bismillah, alhamdulillah, kemudian i'lam. Gitu. Jadi tidak ada masalah lah walaupun tidak ditulis dalam matan tapi disebut dengan lisan. Cukup atau sudah memenai untuk kita ni beramal dengan hadis Nabi tadi. Dua hadis Nabi tadi. Jawapan yang kedua kita boleh sebut. Sebab apa? Sebab i'lam di sini yang terus masuk i'lam kerana nak sebut syuruk kepentingan masuk dalam ilmu ni lebih besar. Jadi kalaulah disebut muqaddimah lambat, muqaddimah ada bismillah, alhamdulillah, wassalatu, panjanglah habis. Jadi lambat. Jadi ia nak masuk kepada maksud, nak terus masuk kepada apa yang perlu difahami oleh talib ilmu. Itu jawapan yang kedua. Baik. I'lam. Qala musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulum masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. I'lam anna abwab at-tasrifi 35 baban, 6 minha lithulathiyil mujarradi. Al-babul awal fa'ala yaqulu. Baik, tariq yang kita akan baca, manhaj yang kita akan baca, kita akan pergi satu-satu kalimah per kalimah.
Apa yang ada iskal kita akan sebut. Apa yang ada faedah kita akan sebut. Waktu cara kita akan baca dalam matan kita. Baik, i'lam dimulakan dengan perkataan i'lam daripada fa'il amar, kan? Fa'il amar. Yang mana fa'il amar kita tahu i'lam adalah fa'il amar daripada alima. Alima ya'lamu. Ulama khilaf. I'lam ni kita nak buat fa'il amar, adakah kita ambil daripada masdar al-ilmu ataupun daripada fa'il madi alima, ataupun daripada fa'il mudhari' ta'lam, ta'lamu anta, ta'lamu anta. Jadi ulama khilaf. Ada yang kata yang pertama kita ambil daripada al-ilmu, kemudian kita terus secara mubasyarah kita jadikan dia dengan i'lam. Yang kedua, sebagaimana tarik yang kita belajar, yang kita tahu, i'lam asalnya adalah daripada fa'il mudhari', ta'lam. Okey, baik. Macam mana terjadinya i'lam? Ta'lam, kita jadikan daripada ta'lam, kita hazafkan haraf mudhara'ah, ta'lam. Kan? Kita hazaf. Bila kita hazaf, akan jadi ain, sukun, lepas tu lam, lepas tu mim. Lam, jadi kita tidak boleh nak sebut. Sebab ibtidak isakin mustahil. Nampak? Ibtidak isakin mustahil. Jadi berhajat kepada hamzah wasal. Maka ditambah hamzah wasal setelah daripada hazaf haraf mudhara'ah. Tak tu, dihazaf tak ganti dengan hamzah wasal. Jadi bila ganti dengan hamzah wasal, maka ketika itu boleh disebut i'lam. Boleh disebut dengan i'lam. Jadi ni masalah yang disebut oleh macam mana kita nak buat sirah fa'il amar. Tapi di sana kita akan sebut, kita akan sebut, kita harakahkan hamzah wasal tu dengan kasrah, i'lam. Sebab apa kita kasrahkan, kita kasrahkan? Kenapa kita tak fathahkan a'lam ke ataupun u'lam ke? Kenapa kita pilih kasrah? Kita pilih kasrah sebab kasrah ini adalah aslu harakati iltiqa'i sakinain. Okey, baik. Aslu al-kasratu aslul harakati iltiqa'i sakinain. Okey, baik. Ketika itu bila kita sebut i'lam, kita akan sebut dengan kasrah hamzah wasal. Okey, baik. Tu faham tak? Faham macam mana berlakunya fa'il sirah fa'il amar. Kita nak pergi satu tahap lagi. Dalam satu lagi, kita tahu kita tambah hamzah wasal dengan kasrah, kan? Okey, baik. Pada asal hamzah wasal tu adalah sukun, bukan kasrah. Kita sebut tadi ta'lam, kemudian kita ganti dengan hamzah wasal i'lam dengan kasrah. Tapi sebenarnya hamzah wasal asal penambahan, mana-mana penambahan dalam kalimah kita tambah dalam kalimah, kita datangkan dalam keadaan dia ni adalah sukun. Jadi hamzah wasal yang masuk ke dalam fa'il amar tersebut asalnya adalah sukun. Adalah asalnya sukun. Jadi bila sukun, selepas daripada hamzah wasal, huruf ain, kan? Huruf ain ta'lam mati. Jadi berlaku hamzah wasal sukun, ain sukun. Berlaku apa? Iltiqa' sakinan, berjumpanya dua sukun.
bila berjumpanya dua sukun, kenapa kalam Arab tidak wahid. Dia tak suka bila bertemu dua sukun ni, tak boleh. Sebab apa? Ibtida'u bisakin mustahil. Jadi berhajat kepada membariskan salah satu. Jadi kita bariskan yang pertama. Bariskan yang pertama dengan kasrah. Lepas tu sebut sebab apa kasrah kita sebut tadi? Kasrah sebab aslul harakati iltiqa' sakinain adalah al-kasrah. Okey, baik. Itu yang disebut dalam i'lam. Dapat kalau kita nak buat mudahnya, gini lah. Asalnya kita ambil, kita nak buat i'lam. Kita nak buat i'lam. Kita nak buat fa'il, sirah fa'il amar. Kita ambil asalnya adalah daripada ta'lam. Daripada ta'lam. Kemudian kita hazafkan tak mudhara'ah. Ni mati. Akan jadi macam mana? Akan jadi inilah. Sukun. Jadi berlaku sini berhajat kepada kita tambah hamzah wasal. Sebab apa kita tambah hamzah wasal? Sebab pada satu kaedah ada kaedah ibtida'u bisakin mustahil. Al-ibtida' bisakin mustahil. Jadi berhajat kepada tambahnya hamzah wasal. Hamzah wasal. Okey, baik. Hamzah wasal kita sebut kaedah, kita tambah, kita ziyadah ke atas mana-mana kalimah, kita akan datangkan dia itu dalam keadaan sukun. Jadi kita datangkan hamzah wasal dalam keadaan sukun. Akan ada berlaku masalah yang kedua, iaitu berlakunya iltiqa' sakinain. Allah, macam ambil. Berlakunya iltiqa' sakinain. Jadi kaedah kita sebut bila berlaku iltiqa' sakinain, berhajat kepada kita membariskan salah satu. Jadi kita bariskan yang hamzah wasal, bukan kita bariskan ain. Sebab asal adalah ta'lam. Ia adalah sukun asal. Okay, baik. Kerana dia asal dan hamzah wasal ni adalah aradi yang mendatang, maka kita bariskan dengan kasrah. Sebab apa kita bariskan dengan kasrah? Sebab aslu harakati iltiqa' sakinain al-kasratu. Okey, baik. Itu untuk macam mana kita buat sirah fa'il amar. Kias mana-mana fa'il sulasi yang kita buat daripada fa'il amar. Ya. Yang ta'lam tu fa'il mudhari'. Ya, fa'il mudhari'. Dia berakhir dengan sukun sedangkan dapat tak ada. Sebab kita tahu fa'il amar majzum. Kan? Fa'il mudhari' marfu'. Jadi bila masuk kita ambil ta'lam sebagai base, Asalnya tak lama. asalnya ta'lamu. Tapi bila kita jadikan sirah, akan jadi matiyah sukun, majzum. Okay, baik. Itu i'lam. Waktu macam mana kita buat sirah fa'il amar. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan bincang macam mana ada orang i'tiraf. Yang kedua, orang akan i'tiraf. Kita sebut tadi asal berlakunya iltiqa' sakinain adalah dengan kasrah, kan? Okay, macam mana dengan perkataan
Uktul. Macam mana dengan perkataan uktul? Ataupun uktub. Kita baca dengan sini dengan dhammah. Dhammah. Sedangkan kita sebut al-aslu harakat iltiqa sakinai adalah kasrah. Macam mana berlaku ni? Sini kita nak jawabkan ni. Kita nak sebut bahawasanya kita dhammahkan pada hamzah wasal, sepatutnya iktub lah asalnya. Tapi kita dhammahkan sebab apa? Kita ikut harakat yang ketiga, huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga. Lepas tu jawapannya. Sebab apa? Sebab nak muwafaqah di antara dua. Dan dianggap yang disebut di antara dia ni, qaf, kaf ni dipanggil hajizun. Oh tak ada dah ni. Hajizun ghairu hasin. Maksud apa? Hajiz ni mani', perantara, penghalang yang tidak mampan, yang tidak kuat. Ghairu qawi. Jadi boleh mengikut harakat yang selepas daripadanya. Okey, baik. Yang ketiga, kita akan masuk pada kita selesai masalah lafaz fa'il i'lam. Kita akan masuk pada masalah dilalah pada i'lam. I'lam kan, iaitu adalah kita khitab kepada seseorang. I'lam anta, kan? Baik. Anta tu siapa? Kita ke? Ke anak murid syekh? Anak murid musannif? Ke selain daripada siapa-siapa? Okey, baik. Perbahasan ni ada 3 ihtimal. Man tu siapa? Yang pertama, kita sebut man tu iaitu kullu man yata'atta minhu al-ilmu. Kullu man yata'atta minhu al-ilmu. Ataupun bahasa mudah, orang yang mampu belajar. Anta tu adalah khitab kepada mana-mana orang yang mampu untuk belajar. Orang cerdik lah maksudnya. Orang yang bukan lembab. Orang yang cerdik. Yang boleh faham sesuatu tu, waktu khitab. I'lam tu kena pada dia. Maka ketika itu merangkumi sama ada anak murid syekh, anak murid musannif, ataupun mana-mana yang ada kemampuan untuk belajar. Khitab i'lam. Maka i'lam di sini akan kena kepada kita juga. Walaupun kita ni tidak sezaman dengan musannif. Jadi ketika ini i'lam berlakunya dengan makna di sini, dengan makna kullu man yata'atta minhu al-ilmu, yang mampu untuk belajar, ataupun man yaqdiru al-ilma, ketika itu berlakunya majaz mursal. Alaqah dia adalah alaqah al-itlaq. Sebab apa? Kita sebut pada perletakan asal, fa'il amar ini adalah kita khitab kepada orang yang duduk di hadapan kita, orang yang di depan mata kita. Maka khitab tersebut ada qaid, ada muqayyad. Muqayyad dengan apa? Apa yang ada di hadapan mata kita. Waktu yang sebenarnya mukhatab yang asal. Tapi bila kita tanggung makna kullu man yata'atta binhu al-ilmu, kullu man yaqtadiru al-ilma, yang mampu untuk belajar, ketika itu dilalah makna mukhatab yang kita muqayyad dengan yang ada pada mata kita itu berlakunya majaz. Sebab apa berlakunya majaz? Macam mana berlakunya majaz?
khitab tersebut bukan hanya kena pada yang ada di depan mata kita, bahkan kepada orang yang tidak ada di depan mata kita. Jadi alaqah ni al-itlaq. Alaqah itlaq, sebab asal perletakan mukhatab dikaitkan dengan apa yang ada di depan mata kita. Kemudian kita buang itlaq muqayyad tersebut jadi mutlak. Mana-mana sesiapa yang ada kemampuan untuk belajar. Ada berlaku majaz mursal. Yang kedua, ihtimal yang kedua pada anta itu terkena kepada mukhatab yang ada di depan. Maksudnya mukhatab musannif kepada anak murid dia, iaitu mukhatab, maka ketika itu istimal hakiki, bukan majaz. Sebab memang kena kepada anak murid. Memang betul-betul khitab tersebut kena kepada mukhatab yang ada di depan mata. Kita ketika itu panggil istimal hakiki. Berbeza dengan yang pertama tadi, istimal majazi. Cumanya khitab anta dengan istimal hakiki ketika itu dipanggil tidak kena dengan maqam, tidak kena dengan kalam, dengan orang panggil waqi' kalam tersebut, tuturan kalam tu. Sebab apa? Sebab kita ni duduk dalam maqam belajar. Seeloknya, aulanya adalah kita khitab kepada semua orang. Sebab apa? Supaya belajar semua dapat manfaat. Kalaulah dia khitab hanya khusus kepada anak murid, manfaat belajar tu, manfaat ilmu tu tidak tersebar. Jadi yang aula kita sebut ihtimal anta tu adalah kepada mana-mana orang yang mampu. Mana-mana orang yang mampu untuk belajar. Yang ketiga, ihtimal yang ketiga, iaitu khitab tersebut kena pada diri musannif sendiri. Macam mana pula? Ia panggil di sini dengan ilmu balaghah at-tajrid. Dalam ilmu badi'. Musannif i'lam tersebut anta tu kena pada musannif diri. Macam mana? Atas jalan uslub at-tajrid dalam ilmu balaghah, ilmu badi'. Tajrid itu dengan maksud apa? Contoh, kita sekarang seorang. Kita andaikan kita ada seorang lagi. Diri yang kita sama, bentuk badan kita yang sama, nama yang sama, lalu kita khitabkan yang ni. Ataupun dipanggil qari. Kita khitabkan qari. Orang yang sama, benda yang sama dengan kita, hakikat yang sama dengan kita khitabkan. Hakikatnya kita khitabkan kepada qari ni sama macam kita khitabkan kepada diri kita sendiri. Itu panggil tajrid. Dan tajrid hanya kebanyakannya berlaku ketika penyair buat khitab tersebut terhadap diri sendiri dalam syair ghazal, syair romantis orang panggil, romantik, syair cinta, syair love, romance sebagainya. Kebanyakan ni adalah tajrid. Contohlah dalam Burdah Busiri. Apa yang pertama? Yang pertama, amin tazakkuri jirani bisi salami. Mazaj tadam'an min muqlatin bidami. Amin tazakkuri. Adakah kamu berasa aman? Bukan, adakah kerana min sababiah. Adakah kerana kamu ni mengingat kepada jiran kamu? Jiran ni jiran sebelah lah. Yang duduk pada tanah Mekah Zi Salam ni, tunjuk kepada Mekah. Sehingga kamu ni mencampurkan mazaj tadam'an, air mata kamu ini campur dengan dam'an, dengan darah. Adakah disebabkan kamu ni teringat nostalgia terhadap kekasih kamu, sehingga kamu menangis, sehingga bercampur air matamu dengan darah? Okey, baik. Tazakkur di situ. Kamu tu kena kepada siapa? Diri sendiri. Imam Busiri itu sendiri. Bukan ia khitab kepada, ia nak khabar diri dia sangat rindu kepada Nabi ni, sehingga seolah-olah dia bila menangis ni seolah-olah bercampur dengan air mata.
campur darah dengan air mata, nak sebut sangat-sangat rindu, sangat-sangat menangis. Betul-betul menangis. Waktu sekiranya kita tanggung atas wajah majas lah. Tapi disebut oleh Imam Busiri, Imam Bajuri dalam syarah ke atas Imam Busiri, disebut memang berlakunya campur air mata dengan darah. Macam mana? Ketika air mata tak ada, air dalam badan kita tak ada dah. Tak nak tubik dah air mata. Ketika tu badan jadi panah. Badan jadi panah, akan tubik darah ketika itu. Itu dalam sains lah. Sains. Jadi ni tajri. Jadi ala kulli hal, ihtimal pada i'lam anta tu yang rajih, yang aqwa, kena pada ihtimal yang pertama, iaitu orang yang mampu untuk belajar. Okey, baik. Dan kita belajar dalam ilmu balaghah. Yang ketiga, i'lam adalah fi'il amar. Kita belajar adanya dipanggil talab. Ada talabi, ghairu talabi, iaitu fi'il amar. Dan fi'il amar asalnya kita guna sirah fi'il amar ni untuk siapa? Daripada orang atas, bos kepada pekerja. Betul tak? Daripada bos kepada pekerja. Sebagaimana di sini daripada muallim, syekh kepada anak murid dia. Waktu asal perintah, makmur, kena buat lah. Tapi di sini ada gharad thanawiyah, ada tujuan yang lain selain daripada perintah. Bukan setakat perintah, tapi apa yang dibuat oleh musannif ni adalah sebagai satu irsyad, satu nasihat kepada orang tersebut, kepada anak pelajar, supaya mu kena belajar benda ni. Bukan semata mu kena belajar, tapi sebagai satu nasihat. Al-has, gesaan untuk memahami masalah ilmu saraf. Waktu yang kita perbahasan yang ada pada i'lam. Jadi i'lam kita sebut, kita bahas dari sudut sirah yang pertama. Yang kedua dari sudut siapa khitab, siapa mukhatab. Yang ketiga aghrad ataupun tujuan daripada i'lam tersebut. Adakah semata-mata perintah? Tak. Tapi semata-mata bukan setakat perintah, tapi adalah satu nasihat, satu gesaan, satu nasihat supaya diri belajar ilmu saraf. Baik. I'lam anna abwab tasrifi khamsatun wa thalathu nababat. Baik. Pada anna asal kita bila kita cakap, kita mukhatab, ia ada 3 jenis. Ada jenis memang jahil, memang tak tahu. Ada jenis yang tahu tapi dia mutaraddid. Betul tak benda ni? A ke B, A ke B. Ada syak. Yang ketiga, dia ni mungkin tak, bukan A tapi B. Sebenarnya A pada wakil, pada hakikat. Jadi ketika ini anna, kebiasaannya kita guna anna ataupun inna zaidan. Contoh inna zaidan qaimun, kebiasaannya kita guna takkid untuk kepada orang yang mutaraddid ataupun orang yang mungkir. Tapi di sini pada makam ni musannif guna anna. Adakah mukhatab tersebut orang yang mungkir? Adakah mukhatab orang yang mutaraddid? Tak. Sebab kita belajar pada makam mubtadi. Mubtadi orang tak ada benda, kosong. Macam mana dia mungkir sedangkan dia tak tahu benda? Macam mana dia ni taraddud sedangkan dia tak tahu pun adanya ilmu tersebut? Jadi anna di sini sebenarnya bukan untuk taukid kepada khitab mukhatab. Tak, bukan khas untuk mukhatab, tapi anna ni untuk isyarah kepada syaraful ulum, syarafnya ilmu saraf. Sebab tu didatangkan dengan tak i'lam anna. Nak sebut saraf ni adalah sesuatu ilmu yang syaraf. Baik.
abwaba tasrif khamsatun wa thalathuna baban. Baik. Abwa. Abwa khamsatun wa thalathuna baban. Baik, dalam kitab mata kita ada 35 bab yang akan disebut. Kalau kita buat dan 35 bab ni bukanlah yang dihimpunkan ni secara hasar. Tak. Maksudnya 35 bab ni je yang ada. Maksudnya bila kita jumpa yang ke 36, 37 bukan daripada bab ni. Bukan. Tapi yang dimasukkan khamsatun wa thalathuna baban ni adalah himpunan daripada bab wazan yang masyhur di kalangan ulama saraf. Bahkan ada yang membilang sebagaimana Imam Al-Birkawi bilang ada 41. Ada 41 bab. Sebagaimana disebut oleh Imam Al-Birkawi. Tapi kita jawab yang disebut hanyalah yang masyhur. Yang ittifaq, yang tidak ada mukhtalaf pada masalah ini. Baik. Kalau kita nak bilang, kita akan buat satu gambar rajah yang mudah supaya kita nampak perbincangan yang akan kita bincang pada 35 bab ni. Baik. Okay, baik. Kita buat peta yang mudah. Dan kita tahu perbahasan kita sebut dah, perbahasan kita ni hanyalah khusus kepada fa'il. Tidak maksud asma. Sebab isim ada wazan yang tersendiri. Ada 10 wazan pada isim. Kita nak bincang sini. Jadi fa'il ia akan terbahagi kepada 2. Mujarrad. Mujarrad ni tidak ada sebarang penambahan. Maksudnya semua huruf pada wazan tersebut adalah asli. Yang kedua adalah mazid. Okey, baik. Pada mujarrad ia akan pecah kepada 2. Kita akan ada sulasi mujarrad dan kita akan ada rubai mujarrad. Sulasi mujarrad yang akan kita bincang lepas ni. Dan dia ni akan ada berapa? Ada 6. Akan ada 6 bab ataupun 6 wazan sulasi. Dan pada rubai akan ada satu bab sahaja, iaitu fa'lalah. Dan pada rubai kita akan jumpa pada masalah al-ilhaq ataupun mulhaq. Dalam masalah ni yang akan ada mulhaq dan akan ada pada mulhaq ni pada 6 masalah. Ada 6 bab juga. Sekarang akan jadi berapa? 6 baru 13. Okey, baik. Pada mazid ia akan ada sama juga, ada sulasi mazid, dan sulasi mazid, dan ada rubai mazid. Dan pada sulasi mazid ia akan pecah kepada 3, iaitu mazid yang ada penambahan 1 huruf, harf, ada harfan, ada 3 huruf. Okay, baik. Pada sulasi mazid harf akan ada 3 bab. Kita akan ada 3 bab. 3 bab. Pada harfan kita akan belajar 4 bab. Campur kali 3 kat sini. Kita akan ada 3 bab. Ini ada akan apa bab?
Silap. Ni 5. Ni 5. Oh, ni 4. Okey, baik. Akan jadi berapa sekarang? 13, 16, 21, 25. Pada rubai pula. Pada rubai hanya berlaku rubai hanya berlaku penambahan pada 2 je. Harfun tambah 1 ataupun tambah 2. Jadi pada penambahan 1, pada tambahnya pada rubai mazid 1 huruf, 1 wazan sahaja. Pada penambahan 2 huruf hanya ada 2 wazan. Dan setiap daripada ni dia ada mulhaq. Oh, ni ada mulhaq. Mulhaq di sini akan ada dia akan ada 5 bab. Akan ada 5 bab. Mulhaq di sini akan ada 2 bab. Jadi kalau apa? Daripada 25, 26, 28, 33, 35. Jadi akan ada 35 bab. Oh, ni akan dibincang. Kita dah sebut lah, satu-satu wazan akan dibincang. Okay, baik. Oh, ni tasawuf. Apa yang akan kita bincang dalam masalah ni. Baik. Daripada ni kita akan tahu adanya mujarrad, adanya mazid, dan kita akan ada perkataan mulhaq. Itu yang akan dibincang, ta'rif, apa semua kita akan bincang. Baik. Abwab tasrif khamsatun wa salasuna baban. Baban jadi tamyiz. Tamyiz, baban tu untuk tamyiz sebagai takkid. Sebab asal tamyiz didatangkan untuk membuang waham, membuang ibham yang kesamaran. Tapi di sini kalam wadih, iaitu sebab disebut i'lam anna abwab tasrif khamsatun wa salasun. Kalau tidak disebut bab pun, baban, kalau tidak disebut baban juga, tidak disebut tamyiz, kalam wadih yang disebut 35 tu adalah bab. Tapi didatangkan tamyiz selepas daripada adat untuk takkid. Untuk takkid. Sittatun minha lisulasiyil mujarradi. Jadi kita akan ada 6 sittatun minha min khamsah wa thalathina baban lisulasiyil mujarradi. Jadi daripada 35 bab kita akan ada 6 wazan ataupun 6 bab untuk khusus kepada sulasi mujarrad. Untuk khusus kepada sulasi al-mujarrad. Okey, baik. Al-mujarrad, apakah maksud dia? Al-mujarrad ni adalah fi'lun al-mujarrad dengan masuk makana madihi. Salin ni, apakah masuk mujarrad makana madihi fa'il madi al-mufradu al-muzakkaru al-ghaibu ala salasati ahrufin. Ala salasati ahrufin. Ala salasati ahrufin. Baik. Jadi ataupun kefahaman yang paling mudah, kita sebut mujarrad ni tidak ada sebarang penambahan. Semua huruf yang disebut adalah huruf asal.
Okey, baik. Sittatun asalnya macam mana? Asal sittah bukan sittatun. Asal wada'nya sidsun. Sidsun. Sin dal sin. Sidsun. Okey. Ataupun sidsatun. Saya. Sittatun, sidsun, situn, sidsun, sittatun, sidsatun. Okay, macam mana berlaku perubahan? Ia berlaku perubahan daripada sin yang kedua tukar kepada tak. Dal tukar kepada tak, jadi sin tak tak. Ketika itu cukup syarat idgham, maka jadi idgham. Situn. Atau saya. Baik. Okey, baik. Orang tanya, okey, macam mana mu kata asalnya adalah sidsun? Mana dalil? Had dalil. Aku dah selagi tak ada dalil aku tak ampuh itikad dengan itikadmu. Bagi dalil apakah dalil yang menunjukkan asal bagi situn ataupun sittatun adalah sidsun? Kita bagi dalil dengan istiqaq. Dengan tasrif. Kita ambil daripada kita buat daripada sirah tasrif. Sudaisun. Orang Arab sebut tasrif pada sittatun adalah sudaisun. Ataupun jamak taksir pada sittatun orang Arab akan sebut asdas. Asdas. Jadi daripada yang disebut daripada sudaisun ataupun asdas jamak taksir, kita tahu asal daripada kalimah adalah sa, sin dan sin. Sidsun. Baik. As-sulasi lil mujarradi. Lis-sulasiyi. As-sulasiyi, ya yang daripada sulasi adalah ya nisbah. Sebagaimana kita kata maliziyun, ya nisbah. Misriyun, ya nisbah. Mansubu ila mansubu ila maliziyah. Okay, baik. Jadi asal daripada thalatha ay mansubu ila thalatha. Sulasi ay mansubu ila sulasi. Mansubu ila thalatha, yang dinisbahkan kepada tiga. Tapi di sini sulasi kita dhammahkan sulasi, tak yang daripada sulasi kita dhammahkan dipanggil syaz. Sebab asalnya adalah thalathiyun. Sebab kita sebut nisbah kepada thalathah. Kalau kita buat nisbah kepada thalathah, patutnya thalathiyun, bukan sulasiyun. Jadi ulama sebut kita jadikan sulasi dengan dhammah tak, nisbah kepada thalathah adalah daripada syaz. Syaz lawan kepada qiyas. Dan ada kaedah asyaz la yuqasu walakin yuhfaz. Ataupun syaz yuhfazu wala yuqasu alaih. Itu kaedah dalam saraf, iaitu syaz yuhfazu, dihafal, wala yuqasu alaih, yang tidak diboleh kita qiyas. Itu kaedah yang masyhur dalam masalah saraf. Baik. Sulasiyin mujarradi. Babu al-awwal. Ada apa? Nak tanya apa? Ada apa? Kaedah. Asyaz. Tulis kaedah ni. Asyaz yuhfazu wala yuqasu alaihi. Wala yuqasu alaihi. Yuhfaz maksudnya hanya yang didengar. Yang didengar, yang dilakukan pada kalam orang Arab, itu yang kita pegang. Adapun apa yang sama, kita tak boleh qiyas. Itu yang dimasukkan dengan asyaz. Okay, baik. Daripada syaz akan ada taksim, ada aksam syaz, syuzuz. Kita akan sebut lepas ni pada bab yang keempat. Baik. Al-babu al-awwal.
Okey, baik. Sebagaimana kita sebut al-babu awal fa'ala yaf'ulu, kita sebut dah faham pada pertemuan lepas. Kita sebut sebab apa kita pilih fa'ala sebagai zinah, sebagai timbangan kita nak kias. Sebab apa? Dia sebut fa'ala merangkumi daripada semua makhraj. Fa daripada syafatain, ain daripada hal, lam daripada lisan. Lepas tu orang iktiraf, dah sebab apa kamu tidak gunakan amilah? Sedangkan amilah cukup juga makhraj, merangkumi semua makhraj. Kita sebut bahawasanya amilah dia tu tidak merangkumi ke semua hadas. Sebab amilah hanya khusus kepada hadas, peristiwa yang ada ibtidak, yang ada permulaan, kita sebut amilah. Amilah salah, amil tu as-salata. Amil tu as-salata, aku memulakan solat tu tak ada lagi, kita baru buat. Berbeza dengan fa'ala. Fa'ala ni lebih umum, merangkumi hadas yang ada permulaan dan juga hadas yang tengah berlaku. Kita boleh sebut fa'altu as-salata, dan kita boleh sebut fa'altu masya, berjalan, aku melakukan berjalan. Contoh, ia jalan tu bukan kita sebut ketika itu, bukan sebut baru berlaku, tapi tengah berlaku, hadas tu telah berlaku. Jadi fa'ala lebih umum daripada amilah. Jadi di takbir dengan yang lebih umum lebih aula daripada takbir yang lebih khusus. Sebab ia nak pada makam syumul, untuk merangkumi semua. Baik, sebelum kita masuk pada bab sulasi mujarrad, kita nak buat kita akan sebut dua tambih. Yang pertama, dalam masalah sulasi mujarrad, kita akan ada 6 bab. Dan daripada 6 bab ni, kita akan sebut ada nama da'aimul abwab. Dinamakan da'aimul abwab daripada du'um, dengan masuk umud, ataupun nama lain umudul abwab, tiang bagi semua bab. Kita akan ada 3, ataupun bagi usulul bab, usulul abwab, nama lain da'aimul abwab ataupun usul abwab. Akan ada 3 dipilih, iaitu fa'ala yaf'ulu, yang kedua fa'ala yaf'ilu, yang ketiga fa'ila yaf'alu. Okay, baik. Jadi 3, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ila yaf'alu. Lagi baki daripada 3 bab yang akan disebut ni bukan daripada da'aim abwab. Okey, baik. Apakah tak maksud da'aim abwab? Tulis da'aim abwab wa ayyakuna ainul al-madi mukhalifun li'aini al-mudhari' harakatan, nisbah bagi harakat. Ayyakuna ainul madi mukhalifun li'aini al-mudhari'i harakatan, ataupun min haitsu harakat. Haitsu harakat. Da'aimul abwab iaitu adalah ain madi dia, maksudnya ain kalimah pada fa'ala itu berbeza dengan kalimah yang ain yang ada pada fa'il mudhari'. Fa'ala yaf'ulu, pada fa'ala dengan baris fathah, pada yaf'ulu dengan baris dhammah.
Jadi berlaku perbezaan. Sebab apa dipanggil sebagai daim abwab? Sebab apa? Sebab bila kita bincang dalam masalah saraf, masalah wazan-wazan ni, dia ni bertakluk pada dua benda. Pada lafaz dan juga makna. Fa'il madhi, fa'il mudhari'. Fa'il madhi menunjukkan hadas yang berkait pada zaman yang lepas. Betul tak makna dia? Fa'il mudhari' berkait dengan zaman sekarang ataupun zaman akan datang. Jadi kita nampak pada fa'il mudhari' dengan madhi ada perbezaan makna. Dilalah, ada perbezaan dilalah. Itu berlaku pada yang lepas. Ini berlaku pada zaman sekarang. Sebagaimana ada perbezaan di antara fa'il madhi mudhari' dari sudut makna, maka kena juga ada perbezaan dari sudut lafaz. Sebab itulah pada lafaz kita jadikan ain yang ada pada fa'il madhi, harakat dia itu berbeza dengan harakat yang ada pada mudhari'. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, beza. Fa'ila yaf'alu, berbeza. Sebab itulah kita sebut fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dengan fa'ila yaf'alu daripada da'aimul abwab. Sebab kaedah dia adalah ma yakhtalifu fil ma'na, ma yakhtalifu fil ma'na yakhtalifu aidan fil lafzi. Ma yakhtalifu fil ma'na yakhtalifu aidan fil lafzi. Okay, baik, itu kaedah. Maksudnya apa yang berbeza dari sudut makna, maka dia tu wajib juga dia tu berbeza dari sudut lafaz. Okey, baik. Daim abwab. Okey, baik. Jadi kita faham macam mana terhasarnya dalam bab sulasi mujarrad ni kepada 6 bab. Dia ni base perbezaan dari sudut ain kalimah. Fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu. Dari sudut ia iktibar dari sudut ain kalimah. Baik. Kalaulah begitu, sepatutnya kita akan ada 9 bab. Fa'ala ada 3. Fa'il mudhari' ada 3 juga, ain. Harakat, dhammah, fathah, kasrah. Pada fa'il mudhari' ain ada fathah, dhammah, kasrah. 3 dengan 3 jadi 9 patutnya. Al-mafru' sepatutnya yang patut disebut dalam ni ada 9 bab. Tapi tidak disebut semuanya, tapi hanya disebut 6 bab. Mana 3 bab ni? Pada bab yang pertama kita ambil kias fa'ala, fa'ala fa'il mudhari' sama ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu. Ni semua disebut dalam kitab, dalam sulasi mujarrad. Okey, baik. Kita pergi pada tadi fa'ala. Kita pergi fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'ulu. Ada tak? Tak ada. Fa'ila yaf'ilu ada. Jadi sakot jatuhnya gugur satu bab, iaitu fa'ila yaf'ulu. Sebab apa dia jatuh? Sebab apa tidak dikira dalam sulasi mujarrad? Sebab kaedah dalam kalam orang Arab ini mabniyun ala suhulah. Kaedah asal kalam orang Arab ni dibina atas kalam yang mudah. Jadi ketika
kita sebut fa'ila yaf'ulu daripada kasrah kepada dhammah, betul tak? Fa'il madi kasrah, fa'il mudhari' dhammah. Kita belajar pada sebut pada pertemuan pada qawaid i'lal, kita sebut pada harakat kita ada perbezaan pada harakat fathah, kasrah, dhammah. Akhaful harakat yang paling ringan adalah fathah. Adapun kasrah, dhammah dikira sebagai harakat yang berat. Nisbah di antara harakat dhammah, harakat kasrah, dhammah lebih berat daripada kasrah. Jadi kita tasawur kita ada 3 harakat. Yang paling ringan adalah fathah. Yang berat ada 2. Kasrah dengan dhammah. Lepas tu kita nisbahkan di antara 2 kasrah dengan dhammah, yang mana paling berat? Dhammah lebih berat. Lepas tu kaedah. Jadi masuk pada perbahasan kita sebut kalam Arab mabni ala suhulah. Dan kita tahu harakat ada yang ringan, ada yang berat. Sebagaimana kita sebut kaedah mabni kalamul Arab mabniun ala suhulah. Jadi daripada fa'ila yaf'ulu berlakunya perubahan daripada kasrah kepada dhammah. Kita tahu kasrah berat, dhammah berat. Jadi berlakunya daripada athiqalu khuruju minat thiqal ila ma athqala minhu wa hadza mahjub. Maksudnya wa hadza berlakunya perubahan daripada kasrah kepada dhammah, daripada harakat yang berat kepada yang lebih berat. Itu yang tidak disebut oleh orang Arab. Sebab itulah daripada bab ni fa'ila yaf'ulu digugurkan. Sebab berlakunya daripada perubahan berat kepada lebih berat. Dari sudut apa? Kasrah berat kepada yang lebih berat, iaitu dhammah. Baik. Pada bab yang seterusnya gugur 1. Kita ada 2 bab yang gugur, iaitu fa'ula yaf'ulu ada, tapi fa'ula yaf'alu tak ada. Fa'ula yaf'ilu tak ada. Sebab apa? Digugur pada 2 bab, iaitu fa'ula yaf'alu dengan fa'ula yaf'ilu. Sebab kita sebut mabni ala suhulah, kalam Arab mabni ala suhulah. Macam mana kita sebut daripada disebut fa'ula yaf'alu, fa'ula yaf'ilu. Kalau ikut kita sebut kadang-kadang mabni ala suhulah, kalau ikut bolehlah. Sebab dhammah kepada yang fathah ingat kan? Jadi tak ada masalah sebab mabni ala suhulah. Ataupun fa'ula kepada yaf'ilu, dhammah lebih berat daripada kasrah. Kalau berpindah daripada yang lebih berat kepada berat, tak ada masalah. Itu akal kita sebut gitu. Sepatutnya tidak gugurlah pada 2 bab ni, sepatutnya. Tapi kita kata ia tidak lihat kepada perkara tersebut, tapi ia lihat dari aspek luzum, dari sudut luzumul makna. Yang kita sebut ma yakhtalifu fil makna yakhtalifu aidan fi lafzi. Baik. Fa'ula yaf'ulu asal diletak untuk menunjukkan maziyah yang thubut, sifat tabi'i yang sabit, yang tidak akan berubah. Dia ni orang yang karimun. Memang duduk mana-mana tempat, mana-mana dengan orang lain, dia akan bermurah. Dia tidak akan pilih kasih. Duduk Mesir, dia akan bersedekah. Duduk Malaysia, dia akan bersedekah. Contoh. Duduk dengan orang ni, dia akan bersedekah. Dengan duduk orang ni juga, dia akan bersedekah. Tubut tabi'iyah, dia tu sajiyah. Tidak akan berubah. Sebagaimana dilalah fa'ula menunjukkan sajiyah, dari sudut makna, kita sebut juga dia tu akan menunjukkan makna yang sama dari sudut lafaz. Sebagaimana pada luzumnya pada makna,
juga sepatutnya luzum dari sudut lafaz. Tadi kita sebut ma yakhtalifu fil makna yakhtalifu fil lafzi. Oh, ni kaedah kita balik. Ma yalzamu fil makna yalzamu fil lafzi. Disebabkan pada makna dia luzum, sabit, tabi'iyah tu saji, jadi sajiyah, jadi bagi jadi darah daging. Begitu juga dari sudut lafaz kita kekalkan fa'ula yaf'ulu. Sebab itulah ketika itu saqat fa'ula yaf'alu fa'ula yaf'ilu, sebab bertentang dengan kaedah tadi. Ma yalzamu fil makna yalzamu fi lafzi. Baik. Jadi kita tahu akan pada bab sulasi mujarrad kita akan ada 3 bab yang sukut, yang digugurkan, iaitu fa'ila yaf'ulu, fa'ula yaf'alu dengan fa'ula yaf'ilu. Dan kita sebut dah sebab apa dia gugur. Baik. Dapat bagi harap cara begini. Berat di muqaddimah. InsyaAllah. Baik. Kita akan pergi satu lagi masalah lain lah. Habis dah masalah tu. Da'aim abwab kita sebut tambih yang pertama kan. Masuk tambih yang kedua. Kita masuk tadi tambih yang pertama, da'aim abwab. Yang kedua kita nak masuk tambih pada fa'ala. Fa'ala yaf'ulu, iaitu pada madhi sepatutnya ia akan jadi wazan kalau dikira oleh Syekh Allah SWT, Syekh Kafawi dalam syarah Kafawi, ia kira wazan yang sepatutnya ada pada kalangan orang Arab ada 4,000. Ibu apa? Tak ingat dia kira ya. Ada dalam syarahnya. Wazan bila fa'ala yaf'ulu kan. Fa'ala ada baris fa, ada 3 baris. Ia kira setiap daripada fa ada 3 baris ataupun ada 4 baris sukun ada segi kan. Ada 4 ain, ada 4 lam, ada 4. Kan dia 4 dia apa? Okey, baik. Dapat jumlah tu pergi pula pada yaf'ulu. Ya ada 4 baris sukun. Ain ada 4 baris. Fa ada 4 baris, lam ada 4 baris. Kita darah jumlah ni tanpa jumlah ni akan jadi 4,000 lebih. Tu akal lah. Sepatutnya jadi gitulah. Tapi tak jadi gitulah. Sebab apa? Ni yang kita bincang. Kita akan bincang ni. Jumpa pula mana. Allah salah saja. Patutnya akan jadi 4,096 wazan. 4,096 wazan. Kira kalkulator balik lagi, kira tinggi. Akan dapat wazan ni lah. Okey, baik. Tapi sebagaimana kita sebut, iktibar pada sulasi mujarrad hanya iktibar pada ain kalimah. Iktibar dari sudut fathah, kasrah dengan juga dhammah. Sukun tak kira. Okey, baik. Sebab apa kita pergi sesa fa'ala pada madhi? Sebab apa kita tidak ihtimal adanya harakat yang lain? Harakat kasrah ataupun sukun ataupun dhammah. Sebab apa kena fathah? Okey, baik. Sebab pada madhi, fa'il madhi kan kita sebut fa'il madhi mabni kan. Mabni dengan maksud apa? Luzum hal wahidah. Sebagaimana luzum pada hal wahidah, fa juga kena luzum dengan fathah. Okey, baik. Sebab apa dia ni tidak sukun?
Sebab kita sebut tadi kaedah ni tadi kita sebut ibtida'us sakin, ibtida'u bisakin mustahil. Jadi ta'ayyun hanya ta'ayyun fathah pada fi'il madhi mabni lil ma'lum. Kalau majhul kena dhammah. Okey, baik. Dan kita tidak sebut dhammah dengan kasrah. Sebab apa? Tadi kalau ada ihtimal sukun, tak boleh pada fa. Sebab istihalah tidak bisakin. Mustahil kita mulakan dengan sakin. Okey, baik, kita pergi pula pada kasrah ataupun dhammah. Sebab apa tak boleh nak sebut kasrah dan dhammah? Sebab kita sebut dah kasrah dan dhammah harakat yang berat. Jadi sepatutnya kita nak mula dengan kalam, kita kena guna harakat yang paling ringan. Baik. Habis ihtimal pada fa. Pada ain kita tak faham sebab itu yang kita perbicaraan tempat berbincang kita, tempat tilik kita. Adapun pada lam, sebab apa kena fathah? Kita dah sebut fa'alu ke, fa'ali ke, fa'al ke. Sebab apa? Sebab kita sebut dah fa'il madhi dalam ilmu nahu mabni. Bila mabni, luzum halah wahidah sahaja. Dan luzumnya dengan huruf fathah, dengan baris fathah. Sebab apa pilih fathah? Sebab apa tak pilih dhammah? Sebab apa tidak pilih kasrah? Sebab fathah paling ringan. Kasrah berat, dhammah berat. Okey, baik. Habis. Jadi yang ambil iktibar hanyalah pada ain, pada fa'alah. Jadi akan jadi fa'alah. Lepas tu kita akan masuk pada mudhari' pula. Fa'ala yaf'ulu. Pada ya, pada fa' tadi, sebab apa dia ni kena sukun? Yaf'ulu. Sepatutnya yafa'alu lah. Sebab kita tambah haraf zaidah, haraf mudhari'. Kita tambah pada fa'il mudhari'. Asalnya fa'il madhi fa'ala. Sepatutnya yafa'alu lah. Yafa'ala. Sepatutnya kan? Tapi sebab apa kita sukunkan yaf, kita sukunkan fa, yaf'ulu. Kita tak sebut yafa'ulu, tidak sebut. Sebab di sisi sarfiyin, ia takbahi ada 4 harakat yang berturutan. Istilah dia al-karahah. Istilah ulama saraf, karahatu tatawala arba'i mutaharrikat. Karahah tatawala arba'i mutaharrikat. Maksudnya orang Arab ni dia tak suka kita sebut dalam satu kalimah, kita baris semua huruf. Ada 4, kita baris semua. Tidak baris. Habis orang panggil maksimum pun hanya 3 je boleh turutan. Jadi ketika disebabkan itulah kita sukun fa. Kita sukunkan fa pada fi'il mudhari'. Okey, baik. Lepas tu yang disebut lah. Yang disebut sebab apa fi'il madhi, fa'ala dan fi'il mudhari' pada fa. Fi'il mudhari' kita sukunkan. Okey, baik. Kita habis selesai tabihat yang kedua. Kita masuk pada kitab Al-Babul Awwal. Ada soalan setakat ni? Boleh giat gini ya? Kita baca gini. Oh ni, kalau pergi kelas Syekh Fauzi, boleh bahagia ni ya? Syekh Fauzi bahagia ni. Dalam masa agak ni. Tengok kalau kita habis kelas ni, nota yang anda buat dalam ada dalam 20 ke 30 muka saya. Waktu semua syarahan daripada Syekh Fauzi. Anda PDF atau dalam tu. Untuk manfaat lah.
Nak tulis, nak taklif balik, dah malas nak tulis. Malas nak tulis. Kalau ada nak tulis rajin, buat tulis. Taklif balik. Buat dalam komputer ke, page ke. Apa, orang panggil apa Windows tu? Microsoft lah. Tulis balik ke, buat taklif. Lepas tu saya buat set ni. Manfaat banyak ni. Lepas tu jual. Dah maksudnya benda tu kita boleh manfaat kepada lepas ni. Lepas ni jadi ngajar pula lagi. Wisma lagi. Oh ni bebas ni ngajar pula bawah. Baik. Waktu panggil tasasul dalam manfaat. Kita belajar bukan untuk kita dapat diri, kita belajar untuk orang lain juga. Kalau kita belajar untuk diri sendiri, baik tak payah belajar. Balik pergi kerja lah, tak payah mari sini lah. Okay, baik. Al-babul awal. Al-bab, kita masuk al-bab. Bab pintu lah. Dari sudut luar. Dari sudut perletakan sebenarnya adalah furjatun fil lughah. Al-bab fil lughah furjatun yutawassalu biha min kharijin ila dakhilin aw dakhilin ila kharijin. Furjatun yutawassalu biha. Furjah yutawassalu biha min dakhilin ila kharijin aw dakhilin ila aw min kharijin ila dakhilin. Maksudnya apa? Furjah ni asal peletakan bab tu macam ni. Orang kita nampak yang ada laluan kosong dipanggil furjah. Lubang, orang panggil lubang, mudah kata. Yang mana kita boleh sampai daripada luar kepada dalam, dalam kepada luar. Waktu istilah dari sudut lughah pada bab. Kita sekarang, kita panggil pintu tu dengan yang jadi penutup ni, satir ni. Kita buka ni itlaq dari sudut luar kita sekarang, waktu pintu. Orang dalam ma'ajim, dalam mu'jam, itlaq al-bab tu adalah satu furjah. Satu laluan. Sama ada dia ni ada tertutup, maksudnya ada pintu yang kita sebut sekarang ni, ataupun tak ada. Furjah. Jadi itlaq sekarang ni jadi ia panggil istimat adah lah sekarang. Pintu, kita itlaq pintu waktu yang jadi penutup. Waktu pintu sekarang kita sebut. Tapi yang asal peletakan orang Arab, pintu tu adalah satu furjah. Satu laluan yang kita boleh masuk dalam kedua. Jadi terkeluar dengan yutawassalu biha min kharij ila dakhil atau dakhil ila kharij itu syubbak. Apa syubbak? Tingkap lah, tingkap. Sebab apa tingkap? Kita boleh lalu kat sini. Kena lopak lah. Bukan orang lalu sini. Jadi terkeluar daripada syubbak. Baik. Itu istilah dari sudut lughah lah. Jadi al-bab yang dimasukkan di sini adalah dengan maksud naw ataupun wazan ataupun zina. Al-bab boleh kita sebut an-naw awal ataupun al-waznul awal. Ni yang dimasukkan dengan al-bab. Sebab di sana ada al-bab yang sebagai kita sebut dalam kita baca fahris, babul awal, faslul awal. Ni bukan dengan masuk tu. Bukan masuk taksim tersebut. Tapi al-bab di sini dengan masuk naw. Dengan masuk wazan. Okay, baik. Al-awalu yang pertama. Al-awalu, kalau kita main saraf sikit situ, al-awalu asalnya macam mana? Ada pak ihtimal. Ada pak ihtimal.
al-awwal sama ada kita sebut di asal adalah awala atau wazan af'ala. Kemudian kita tukar hamzah yang kedua awala tu, selepas daripada waw tu kita tukar kepada waw, kita idgham jadi awwala. Itu ihtimal yang pertama. Al-awwalu asal adalah al-awala atau wazan af'ala. Yang kedua awwalu sama ada yang kedua, ihtimal yang kedua al-awwalu adalah asal daripada awwalu. Tadi awwalu, ni awwalu hamzah. Jadi di sini ia tukar hamzah yang kedua jadi waw, jadi awwalu, samalah. Ataupun ihtimal yang ketiga wawwalu atau wazan fa'alu. Wawwalu ketika itu wawwalu hamzah waw yang pertama kita tukar kepada hamzah jadi awwalu, wawwalu. Lepas tu yang keempat kita sebut wuwalu. Kita wuwalu, kita buang apa panggil, waw yang pertama kita sukunkan. Bila kita sukun ibtidak bisakin mustahil kita datangkan hamzah datang, jadi akan jadi awwal ya selepas daripada idgham. Nampak tak awal? Ha? Gini. Kita ada 4. Kita ada 4 ihtimal. Yang pertama atau wazan af'ala au alu. Yang kedua apa tadi sebut awal lah. Yang ketiga atau wazan fa'al. Apa? Waw gini fa'al. Yang keempat atau wazan wuwalu balik. Okey, baik. Jadi di sini kita tukar ni jadi waw. Jadi bila cukup ni kita itu orang jadi awal. Sini kita tukar sini jadi waw. Jadi awal. Apa juga? Sini kita tukar yang pertama jadi hamzah. Awal. Sini kita buang. Jadi akan jadi sukun sini. Ibtidak bisakin mustahil tambah hamzah. Idgham jadi awal. Oh, nampak? Gini lah. Saya buat lagi. Dia besar bang ni. Okey, baik. Ni asariyah. Kalau nak bahas albab pun sama juga asariyah. Asariyah adalah bawaba. Buwaibun. Tasriyah. Jamak apa? Abwa. Jadi asalnya al-bawabu asalnya. Kita belajar kaedah qawaid al-illah. Yang pertama, jadi akan berubah kepada ba. Sebab tu kita baca qawaid al-illah dulu sebelum kita baca ni. Nak tadbik. Nampak lalu. Dan buyut
Baik, itu abjad tu. Tu buyut. Okey, baik. Seminggu bawa kita sebut tadi bawa apa? Okey, baik. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu. Boleh pergi ke Ya. Tak apa lagi nak target habis dah tak masa ini. Ha? Boleh buat habis siapa nampak. Kupak ke habis tu. Oh. Ni apa 3 jam tau. Tapi 2 jam. 2 jam dah ni. Tak buat apa 3 jam. Tak apa. Awak. Batu. Okey, baik. Al-babul awal. Alif lam yang ada pada al-bab kita nak masuk fa'ala. Tinggi. Sebab lepas ni kita sebut semua qiyah. Okey. Nampak al-bab, alif lam yang ada pada al-bab. Alif lam dipanggil alif lam apa? Alif lam lil ahdi az-zikri. Okey, baik. Kita ada banyak. Kita ada al lil jinsi, ada al lil ahdi, satu lagi al jinsi, al istighraq. Okey, baik. Tak mau sebut tu. Kita nak sebut lil ahdi je. Al ahdi ada 3 pula. Maksudnya al akan ada 3, jinsi, istighraq, ahdi. Pada ahdi tu pecah pula. Pecah pula kepada 3. Kita ada ahdi az-zikri, kita ada az-zihni, kita ada al-huduri. Baik. Yang kita nak sebut hanyalah al-ahdi az-zikri sahaja. Baik, ahdi az-zikri pecah pula. Ahdi az-zikri pecah pula kepada 2. As-sarih dan al-kinai. Kinayah. Jadi kalau kita nak buat, yang akan jadi gini ya. Jika akan jadi panjang, al ada 3. Ahdi ada 3 pula. Lepas tu az-zikri mana ada 3? Ada 2. Soreh dengan al-kinai. Okey, baik. Al-kinai, as-soreh ni adalah taksim dalam balaghah. Adapun yang lain ni adalah taksim dalam nahwu. Okey, baik. Yang kita nak sebut al yang ada pada al-bab tadi, alif lam yang ada pada bab, al-lil ahdi az-zikri al-kinai. Okey, baik. Okey, apa beza as-sarih dengan al-kinai? Sebelum kita nak tahu tu, kena tahu dulu kenapa az-zikri. Lil ahdi az-zikri. Ahdi ni dengan masuk al-ilmu, maklum. Ahdi ai ma'hud, ai ma'lum, masuk ia. Maksudnya benda yang diketahui. Benda yang diketahui sama ada 3. Sama ada yang diketahui ada pada zihin, ada pada fikiran, di antara mukhatab dengan mutakallim, ataupun yang diketahui dari sudut huduri sekarang. Ataupun yang ketiga az-zikri, yang disebut dalam tulisan. Okey, apa yang maklum yang disebut dalam tulisan kita tahu. Sama ada disebut secara sarih. Contoh kita sebut jaa at-tullabu wa jaa talibun ila madrasah. Jaa talibun kita nakirah ila madrasah.
Lepas tu kita sebut pula jumlah yang kedua, kita sebut ra'aitu at-taliba ya'kulu. Okey, baik. Jumlah yang pertama ja'a talibun dengan nakirah kan. Kemudian ra'aitu at-taliba. Okey, baik. Za yang ada pada talib yang pertama tadi dengan at-talib adalah zat yang sama. Maksudnya aku jumpa Muhammad dan aku lihat Muhammad makan. Maksudnya Muhammad pergi ke sekolah, Muhammad juga makan. Aku lihat Muhammad makan. Jadi pada satu kaedah, summa minal qawaidi mushtahara idza atat nakiratun mukarrarah taghayyara wa in arafatani tawafaqa kadzal mu'arrafani. Kita sebut pada awamil bil kawi. Kita sebut sekiranya nakirah disebut pada jumlah yang pertama, kemudian kita ulangkan pada yang kedua, tapi yang kedua ni kita tambah alif lam. Yang tadi kita sebut ra'aitu at-talibah. Zat yang ada pada yang kedua, jumlah yang pertama, at-talibah dengan talibun adalah zat yang sama. Itu sebut idza atat nakiratun mukarrarah taghayyara. Tapi bila kita sebut ja'a talibun ila madrasah wa ra'aitu taliban ya'kul. Talib yang ada pada yang pertama dengan talib yang kedua adalah dua zat yang berbeza. Maksudnya talib A, talib B. Disebut summa minal qawaidi mushtahara idza atat nakiratun mukarrarah taghayyara. Sekiranya nakirah diulang, talibun, maka talib yang pertama bukan talib yang kedua. Zat yang berbeza. Idza atat nakiratun mukarrarah taghayyara wa in yu'arraf thani. Tapi sekiranya yang kedua, kita sebut nakirah, kita jadikan yang kedua ma'rifah, at-talibah. Wa in yu'arraf thani tawafaqa. Maksudnya yang kedua dengan yang pertama adalah tawafuq dari sudut zat. Maksudnya orang yang sama. Begitu juga kita jadikan yang pertama ma'rifah, yang kedua ma'rifah. Orang yang sama. Kadzal mu'arrafani. Sani kaedah ni. Sani kaedah thumma bait yang pertama ia ada dua bait. Summa min al-qawaid al-mushtaharah. Idza kenapa ni? Summa minal qawaidil mushtaharah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, idza atat nakiratun mukarrarah. Habis syarat yang kedua. Idza atat nakiratun mukarrarah. Itu tulis dah rasa dalam grup. Kan? Lepas tu tak apa, tulis sekali lagi biar ingat. Idza atat nakiratun mukarrarah. Syarat habis bait yang pertama. Bait yang kedua taghayyara. Bait yang kedua taghayyara wa in yu'arraf thani. Taghayyara wa in yu'arraf thani. Habis syarat yang pertama tawafaqa, tambah syarat yang kedua tawafaqa dengan alif isnain. Tawafaqa kadzal mu'arrafani. Kadza al mu'arrafani. Kadza al mu'arrafani. Mu'arraf. Al mu'arrafani dengan tasniyah. Itu kaedah ya. Itu kaedah yang disebut. Okay, baik. Jadi balik kepada asal, al yang ada pada al-ba adalah lil ahdi az-zikri al-kinai, bukan as-sarihi.
Sebab apa? Kita faham dah tadi, as-sarih mesti sebut lafaz yang pertama sama dengan lafaz yang kedua. Berbeza dari sudut dia itu makrifah ataupun nakirah. Sekarang ada tak pada al-ba ia tunjuk kepada jumlah pada sittatum min halis sulasi al-mujarrad? Ada kata ba? Tak ada. Yang hanya ada sittatum min halis sulasi al-mujarrad. I'lam an abu aba tasrih khamsatu wa salasuna babang tu jumlah yang lain. Jumlah yang berkait al-babu awal ni kita tengok pada sittatum minha. Adakah disebut lafaz yang sama al-ba? Tak ada. Tapi kita faham tak yang disebut sebenarnya al-ba tu kena kepada 35 bab. Kita faham tu? Betul. Ya. Kat mana kita faham tu? Daripada kalimah minha. Minha tu kena kepada mana? Sittatum minha, sittatum min thalati min khamsati wasasina baban. Okey, baik. Jadi itu panggil al-kinai. Ia sebut secara kinayah sahaja, secara isyarat sahaja. Jadi al yang ada pada al-babu awal lil ahdi az-zikri al-kinai. Kias pada mana-mana al-babu tsani lil ahdi az-zikri al-kinai. Al-babu tsalis, al-babu rabi', al-babu khamis, al-babu sadis. Nampak? Faham? Okey, baik. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Allah SWT Muhammad. Baik. Fa'ala yaf'ulu mawzunuhu nasara yansuru wa alamatuhu an yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa madmuman fil mudhari' wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban wa qad yakunu laziman. Okey, baik. Al-babu awal kita sebut fa'ala yaf'ulu. Okey, baik. Kenapa didahulukan bab al-fa'ala yaf'ulu ke atas bab fa'ala yaf'ilu? Kita sebut fa'ala yaf'ulu dulu, baru disebut fa'ala yaf'ilu. Sebab apa ditakdimkan fa'ala yaf'ulu ke atas yaf'ilu? Yaf'ulu takdim ke atas yaf'ilu kerana dhammah ni tunjuk kepada apa? Asalnya adalah ar-raf'u. Ad-dhammah dari sudut lughah al-ulu. Dhammah asalnya adalah dengan masuk al-uluwu. Sesuatu yang tinggi. Adapun kasrah dari sudut lughah adalah menunjukkan kepada as-suf, benda yang bawah. Okey, baik. Benda yang bawah, asal peletakan. Jadi ketika itu bila kita nisbah yang tinggi dengan yang rendah, yang mana lebih mulia? Yang tinggi lah, lebih daripada yang rendah. Jadi sebab itulah didahulukan dengan yaf'ulu berbanding dengan yaf'ilu. Ini satu illah lah. Di banyak illah lagi disebut dalam syarah-syarah. Antara lain lagi disebut sebab fa'ala yaf'ulu ni bab dia ni, maksudnya fa'al yang sama atas wazan fa'ala yaf'ulu ni lebih banyak daripada fa'al yang wazannya daripada fa'ala yaf'ilu. Jadi dari sudut afrad dia kita tengok. Okey, baik. Fa'ala yaf'ulu mawzunuhu. Mauzun ni dengan maksud ma yuqabalahu fil harakati wa sakanat. Mauzun dengan maksud apa? Apa yang kita muqabalah, kita lawan dia itu dari sudut harakat dengan sakanat. Waktu yang dimasukkan dengan mauzun, apa yang lawan dari sudut harakat dan sukun. Okey, nasara yansuru. Sebagaimana nasara tu kita nun harakat fathah, sa harakat fathah, kan? Ra harakat fathah. Maka dia tu harakat tersebut, semua harakat tu muqabalah, lawan
sama dengan fa'ala. Sama juga yang suruh. Ya fathah, nun sukun, sa dhammah, ra dhammah. Muqabalah dengan yaf'ulu, sama. Atau dengan masuk mauzunuhu, timbangan yang sama. Okey, baik. Wa alamatuhu ay yakuna ainul fi'lihi maftuhan fil madi wa madmuman fil mudhari'. Okey, ini mafhum. Semua benda yang kita mafhum. Wa alamatuhu, dhamir daripada alamatuhu kena kepada al-ba. Al-babul awal. Fa'ala yaf'ulu. Atau ia kena kepada semua tu. Al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Ay yakuna ainu fi'lihi maftuhan fil madi wa madmuman fil mudhari'. Ini mudah kita sebut, maksudnya ain fi'il yang ada pada madi maftuh, pada mudhari' dhammah. Okey, baik. Selesai pada masalah tu. Kita tengok wa bina'uhu lit-ta'diyati ghaliban. Kita sebut dah bina dengan masuk apa? Hay'ah. Bina dengan masuk hay'atuhu lit-ta'diyati ghaliban. Lit-ta'diyati ghaliban, iaitu bina, maksudnya al-ba fi'il wazan ni terkadang dia ni ta'diyah, terkadang lazim. Bro kata ta'diyah apa? Dia ni berhajat kepada maf'ul bih. Lazim ni dia tidak berhajat kepada maf'ul bih. Sekiranya tidak disebut maf'ul bih, faham. Tapi pada fi'il muta'addi, sekiranya dia ni tidak disebut maf'ul bih, kalam tu tidak akan faham. Daraba Zaidun. Okey, pukul. Hukum dia berhajat kepada maf'ul bih. Jadi daraba adalah fi'il muta'addi. Okey, kalau kita sebut fi'il lazim. Fi'il lazim, kharaja Zaidun. Okey, keluar. Faham lah? Keluar. Kan pergi pada ila merasah ke, tidak berhajat kepada maf'ul bih. Sebab pukul berhajat kepada, mesti ada benda yang dipukul. Okey, waktu mafhum secara mudah untuk ta'diyah dengan lazim. Jadi kebanyakan pada fa'il, pada bab yang pertama fa'ala yaf'ulu ni, kebanyakan untuk ta'diyah ghaliban. Kebanyakan wazan yang datang atas fa'ala yaf'ulu untuk ta'diyah, dan sikit sahaja untuk lazim. Wa qad yakunu qad untuk litaqlil. Qad masuk pada fi'il mudhari' untuk litaqlil. Baik. Misalul muta'addi nahwu nasara Zaidun amran, wa misalul lazim nahwu kharaja Zaidun. Okey, baik. Misalul muta'addi, nahwu, contoh nahwu tu disebut nahwu sebab apa? Sebab nak isyarat banyaknya contoh bagi masalah fa'ala yaf'ulu. Tidak sebut sebab. Sebab apa? Sebab tengok pada ibarat ni, misalul muta'addi, sepatutnya dah tidak berhajat dah kepada nahwu. Disebut misal muta'addi nasara Zaidun amran. Terus kan? Tapi sebab apa disebut juga nahwu? Supaya pelajar yang baca matan ni, ia tidak akan iktikad, ia tidak akan pegang bahawa nasara Zaidun sahaja fi'il, contoh bagi fi'il fa'ala yaf'ulu. Tak, tapi disebut nahwu untuk isyarat bahawasanya bukan sahaja nasara Zaidun ni contoh bagi bab fa'ala yaf'ulu, bahkan banyak lagi fi'il-fi'il yang lain. Bahkan banyak lagi fi'il-fi'il yang lain. Okey, baik. Jadi boleh kata nahwu ni adalah kalimah zaidah, tapi ada faedah untuk menunjukkan tanawu'nya misal. Okey, baik. Nasara Zaidun amran. Nasara
Zaidun fa'il, amran jadi maf'ul bih bagi nasara. Tengok ada mutaaddi. Wa misalul lazim nahwu kharaja Zaidun. Kharaja Zaidun. Baik. Pada bab fa'ala yaf'ulu ni, semua bab adalah sama'iyun. Semua bab sama'iyun, maksudnya sama'i ni berhajat kepada kita dengar daripada kalangan orang Arab, sama ada kita baca ma'ajim ataupun mana-manalah dengan kalangan orang Arab ke yang khilis. Baik. Semuanya sama'i. Kita faham dah sama'i. Ia akan ada satu lagi lawan bagi sama'iyun. Apa? Qiyasiyun. Okay, baik. Jadi semua masalah fa'ala yaf'ulu semua sama'i. Kita kena dengar, sama ada kita baca kamus ataupun baca kitab-kitab adab dan lain-lain. Tapi ada pengecualian. Maksudnya pada bab kita sebut babul awal kulluhu sama'iyun illa. Ada pengecualian. Ada 4 tempat ketika datangnya 4 tempat ni ia wajib atas wazan fa'ala yaf'ulu. Maksudnya ia qiyasiyun. Apa tempat 4 ni? Tempat qiyas bagi fa'ala yaf'ulu. Yang pertama kita sebut tulis ni buat ta'liq sikit pada al-babul awal fa'ala yaf'ulu. Kita tak ta'liq fa'ala yaf'ulu tu hazal bab sama'iyun. Kita nak tak hazal bab sama'iyun. Bab ini semuanya sama'i. La yajuzu ayyuqasa alaihi. Kena tulis topik dalam tu, dalam Melayu. Nak bahasa Arab ke bahasa Melayu? Arab. La yajuzu ayyuqasa alaihi. Atau yang masuk sama'iyun. La yajuzu ayyuqasa alaihi illa fi arba'ati mawatin. Illa fi arba'ati mawatin. Okay, baik. Yang pertama, ada 4 tempat. Yang pertama, ajwaf wawiyun. Ajwafun wawiyun. Contoh, qala yaqulu. Tulis contoh, qala yaqulu. Yang pertama, ajwafun wawiyun. Qala yaqulu. Yang kedua, naqisun wawiyun. Naqisun wawiyun. Sama, contoh, sama yasmu. Da'a yada'u. Nama yanmu. Sama yasmu da'a yada'u. Ataupun nama yanmu. Yang ketiga, mudha'af muta'addi. Mudha'afun muta'addin. Mudha'afun muta'addin. Contoh, syadda yashuddu. Syadda yashuddu. Mudha'af muta'addin, contohnya syadda yashuddu. Yang keempat, yang terakhir, ay yaksidal mughalabah. Ay yaksidal mughalabah wal mufakharah. Ay yaksidal mughalabah wal mufakharah. Contoh, tulis contoh ya. Syarabani. Syarabani. Fa'ala atau wazan fa'ala. Syarabani. Fasyarabtuhu. Syarabani fasyarabtuhu. Ay ghalabtuhu fisyurbi. Syarabani fasyarabtuhu
ai tak haraf takwil. Ghalabtuhu fi syurbi. Ghalabtuhu fi syurbi. Yang keempat ni dengan masuk dengan mughalabah dengan mufakharah. Ia pada dalam wazan orang Arab ni, ia ada kias. Ia ada atas jalan kias. Bila kita wazankan fa'ala yaf'ulu, jadi memberi makna mughalabah. Sebagaimana kita bagi contoh syaraba. Syaraba ke syaribah sah? Syaribah. Syaribah. Syaribah kan? Atas wazan fa'ilah. Tapi boleh syaribah tadi, kita boleh buat atas wazan fa'ala yaf'ulu, syariba yashrubu asalnya. Kita buat atas wazan syaraba yashrubu. Ketika mana? Ketika kita kosak masuk tadi, syaraba yashrubu dengan masuk mughalabah. Menang. Kita menang. Maksud apa mughalabah? Ghalabah, ia mesti ada dua orang. Ia mesti berlawan dua orang. Syarabani. Maksudnya ada seseorang tengah melawan aku dari sudut berlumba-lumba untuk minum. Ketika kita menang, kita akan sebut syarabtuhu. Bila kita menang, kita lawan adik, kita sebut syarabtuhu. Atau wazan fa'ala yaf'ulu. Syarabtuhu ashrubuhu. Ketika itu, kita boleh kiaskan atau wazan fa'ala yaf'ulu. Kiasan. Kok mana asal dia tu fa'ila yaf'ulu ke? Ataupun daripada fa'ula yaf'ulu ke? Contoh faqiha yafquhu. Faqiha asalnya faquha kan? Kita memahami. Faquha, fahuma. Kita boleh wazankan fa'ula. Kita wazan asalnya adalah fa'ula yaf'ulu, faquha yafquhu. Kita boleh kita tukar ye atas wazan fa'ala yaf'ulu. Katakan sebut faqaha yafquhu. Dengan syarat dengan masuk ada mughalabah. Qasad mughalabah. Maksudnya kita sekarang ni tengah belajar, tengah memahami. Aku A, B. Belajar belum-belum untuk faham. Tapi bila berlumba, B ni menang ke atas A. Akan sebut faqaftuhu. Aku menang ke atas dia dari sudut kefahaman. Syarabani. Aku berlawan dengan seorang dalam ketika minum. Bila kita menang, sebut syarabtuhu. Aku menang ke atas dia. Ini kias. Mana-mana maksudnya bila kita qasad untuk mughalabah, kita buat atas wazan fa'ala yaf'ulu. Sama ada dia tu asal daripada mana-mana pun, bila kita buat dengan qasad untuk mughalabah, kita boleh kias atas wazan fa'ala yaf'ulu. Ini yang dimasukkan dengan haza sama'iyyun. Kucing ni 4 tempat. Sama ada ajwaf, wawiyah, qala yaqulu. Dia akan sebut qala yaqulu, tak ada. Qala yaqilu, tak ada. Ia kias. Sekiranya ajwaf wawiyun. Ajwaf apa ajwaf? Fa'al. Ajwaf. Fa'al. Ain dia tu adalah haraf muqtal, haraf illah. Qawala yaqulu. Ataupun naqis wawiyun. Sama yasmu. Lam dia tu haraf muqtal daripada waw. Sama samawa, sama yasmu. Sama yasmu. Sama yasmu. Ataupun da'a yad'u, mudah. Da'awa. Asalnya da'awa, da'a. Yad'u. Asalnya yad'u. Okey, baik. Ini 4 tempat yang kias pada bab al-awwal. Al-muta'addi, ini kita bincang pada pertemuan akan datang lah. Kita habis kelas kita untuk hari ini pada misal muta'addi dan misalul lazim kharaja zaidun. Dan pada perbahasan muta'addi wal lazim, ini perbahasan panjang sikit. Lepas ni kita akan kiyah je, sebab semua akan lalu misal muta'addi, misal lazim.
Benda tu kita tidak akan bahas dah, takrif. Jadi kita akan lalu je. Sebab tu telah dibahaskan pada bab awal. Sebab tu laju lah. InsyaAllah. Baik. Ada soalan? Ada soalan ataupun topik yang tidak sempat tulis ke? Ada tak ada? Baik. Tak ada Mauzun dia mauzun. Mauzunuhu. Mauzun. Ha? Maksud dia mayuqabiluhu mauzunuhu al-babul awal fa'ala yaf'ulu mauzunuhu tu. Maksud mauzunuhu mayuqabiluhu fil harakati was sakanat. Mayuqabiluhu fil harakati was sakanat. Mayuqabiluhu fil harakati was sakanat. Apa yang berlawan dari sudut harakat dan sukun. Okay, baik. Ada lagi soalan? Ada. Okay, wallahu a'lam bissawab. Pertemuan kita akan datang hari Sabtu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah.